Okey, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi kita dalam kelas RBT tahun 5. Jadi Cikgu Nur Hafizah Saleh. Macam biasa pada minggu ini kita akan sambung pelajaran kita yang kita hentikan pada minggu lepas. Kalau minggu lepas kita dah belajar tentang jenis-jenis jahitan, ada 6 jenis jahitan. Jadi minggu kita tengok apa yang akan kita belajar pada minggu ini. Okey, jadi pada minggu ini kita akan kenali alat jahitan. Nampak gambar di sebelah ada benang, ada gunting, ada alat-alat jahitan, ada yang kamu tak pernah tengok lagi pun. Jadi kita nak tengok macam mana, apakah jenis-jenis alat jahitan. Okey, yang pertama sekali adalah pita ukur. Dalam gambar ni adalah pita ukur. Pita ukur adalah alat pengukur yang berbentuk pita dan bersifat fleksibel, atau dengan kata lain mudah dibentuk. Dia boleh ikut ukuran kain kita, ukuran badan kita, dia boleh ikut bentuk badan kita untuk kita ukur. Kegunaan pita ukur jahitan adalah membuat ukuran pada badan orang yang hendak membuat pakaian. Kalau kita nak buat pakaian kita kena ukur ukuran badan kita lah. Ini kerana pita ukur dapat mengikut bentuk lengkung badan yang kita hendak ukur. Okey. Alatan seterusnya adalah pembaris tukang jahit. Ini adalah contoh-contoh pembaris tukang jahit. Kegunaan dia adalah mengukur dan menanda pola. Apa itu pola? Pola ni adalah ukuran ataupun ukuran model. Okey, kita nak tengok pembaris tukang jahit. Ada pembaris jenis L, bentuk L. Pembaris berbentuk L bersudut tepat 90 darjah. Digunakan untuk melakar garisan lurus pada pola pada sudut 90 darjah. Ini pola ukuran sebelum kita buat baju. Ini adalah pola. Kebanyakan pembaris L juga mempunyai bahagian lengkung yang boleh digunakan untuk melakar lekungan pada keruk ketiak, lengan, seluar dan sebagainya. Lengkung ni boleh digunakan untuk awak buat bentuk pada pakaian awak. Pakaian kita bukan lurus ya, kita ikut bentuk badan kita. Jadi bahagian lengkung ni digunakan untuk mengikut bentuk badan kita. Okey, seterusnya pembaris lengkung. Pembaris berbentuk melengkung. Tengok melengkung ni. Kebiasaannya berukuran 24 inci panjang. Ukuran dia ni 24 inci. Digunakan untuk melakar pelbagai garisan lengkung pada pola seperti di badan lengan, sisi seluar, skirt dan sebagainya. Ni bahagian-bahagian melengkung pada badan kita ni kita gariskan pada pola menggunakan pembaris lengkung. Seterusnya, roda surih dan kertas karbon tukang jahit. Yang pertama ni adalah roda surih. Yang kedua ni macam kertas ni, kertas warna awak ni adalah kertas karbon tukang jahit. Okey, roda surih digunakan bersama karbon tukang jahit. Dua ni kita gunakan bersama-sama. Okey, roda surih dan karbon tukang jahit diperbuat daripada keluli berkilat supaya tidak berkarat. Keluli berkilat supaya tak berkarat. Okey, pilih roda surih mengikut jenis fabrik dan mudah bergerak apabila ditolak. Kita kena pilih yang berkualiti lah supaya dia bergerak apabila kita tolak. Kemudian roda surih ni memindahkan tanda dan garisan pola pada fabrik. Simpan kedua-dua bahan ini dalam kotak jahitan. Kertas karbon ni tak boleh dilipat ya. Kalau lipat dia akan ada bekas. Jadi bila dah berbekas kita tak boleh gunakan semula untuk menyurih. Seterusnya, alatan seterusnya kapur tukang jahit. Tengok ni kapur tukang jahit bentuk segitiga. Kapur tukang jahit adalah kapur yang tidak mudah pecah.
Pilih warna yang bersesuai dengan fabrik dan kapur yang dibuat daripada lilin. Tidak sesuai untuk fabrik sintetik. Ada jenis ada daripada lilin, ada daripada kapur biasa. Kemudian menanda garis pemadam. Fungsi dia untuk menanda garis pemadam pada fabrik dan memindahkan garis tanda pola pada fabrik. Kalau baju kita warna merah, kita gunalah kapur warna merah supaya tak nampak sangat. Simpan dalam bekas supaya tidak pecah. Kapur ni boleh padam bila kita basuh baju kita. Pada permulaan kita nak pakai tu, dia boleh dipadam. Jadi jangan risau kalau nak gunakan kapur tukang jahit. Alatan yang seterusnya, peretas jahitan. Okey, peretas ini meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Okey, ini adalah peretas jahitan. Seterusnya, kita ada dua jenis gunting, iaitu satu gunting fabrik, satu lagi gunting kertas. Ada dua jenis ya. Biasanya tukang jahit memang akan ada gunting fabrik, gunting kain. Kalau mak awak jahit di rumah, awak tak boleh kacau gunting ni. Kalau awak gunakan gunting untuk jahit kertas awak, gunting ni akan tumpul. Okey, digunakan gunting fabrik digunakan untuk menggunting kain fabrik sahaja. Tak boleh campur-campur, tak boleh gunting plastik, tak boleh gunting kertas. Ia diperbuat daripada kuli tahan karat. Panjang yang biasa digunakan ialah 20 cm. Ini tentang gunting fabrik. Kemudian gunting kertas, untuk menggunting kertas pola dan juga bahan jahitan lain selain daripada fabrik. Sebab tu tak boleh campur sebab tu ada dua jenis gunting. Seterusnya, jarum peniti dan juga jarum tangan. Ada dua jenis, jarum peniti dan jarum tangan. Tengok jarum peniti belakang dia tak ada lubang. Jarum jahit tangan belakang dia ada lubang. Okey, jadi kita nak tengok apa fungsi dia. Fungsi jarum peniti digunakan untuk menetapkan dua atau lebih fabrik semasa sebelum menjahit. Awak nak tetapkan kain tu pada tempat dia. Kemudian digunakan untuk menyemat pola pada fabrik. Ini digunakan untuk menetapkan lah. Awak nak bagi dia tak bergerak, gunakan jarum peniti. Kemudian jarum jahit tangan, macam biasa tahun lepas pun awak dah jahit pencil box kan. Jadi kita gunakan jarum jahit tangan, kita masukkan benang di sini. Dan awak menjahit. Awak dah siapkan tahun lepas jahitan tangan awak. Okey, seterusnya mesin jahit. Mesin jahit pun ada dua jenis. Yang pertama mesin jahit tangan. Yang kedua mesin jahit mini. Mesin jahit tangan menjahit fabrik. Kemudian menjahit fabrik kita masukkan benang di sini. Kemudian awak boleh menjahit lurus. Tak nak gunakan jarum biasa, awak boleh gunakan mesin jahit tangan. Kemudian mesin jahit mini, menjahit juga digunakan secara dia digunakan secara untuk yang berjahit benda-benda mudah. Awak boleh gerakkan dia nak jahit di ruang tamu dan sebagainya. Okey, yang ni menggunakan elektrik untuk berfungsi. Okey, sampai di sini sahaja topik pembelajaran kita pada minggu ini. Minggu depan kita akan sambung semula. Selepas ini kamu bolehlah menjawab soalan kuis yang cikgu sediakan. Okey, jumpa lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum.